Datuk mengambil keputusan untuk pulang sahaja ke perkampungan orang asli. Bah Lanjut tidak membantah dengan keputusan yang dibuat oleh Datuk itu. Kami meredah hutan untuk pulang. Kami sampai di perkampungan orang asli, yang ketika itu bulan sudah pun berada di pucuk tualang bercabang 5. Malam itu, Datuk tidak dapat tidur dengan lelap. Dia selalu sahaja terjaga dan Datuk akan melompat ke halaman dan berjalan sambil mengelilingi pondok. Saya mempersetankan sahajalah telatah Datuk itu. Bila Datuk selesai sembahyang subuh, dia membakar sehelai kain buruk yang baunya cukup wangi. Datuk hanya membakar sebahagian sahaja dari kain buruk itu, dan abunya Datuk isikan ke dalam buluh yang beruasnya pendek. Buluh itu Datuk letakkan di hujung bendul pokok. Bila matahari mula kembang di kaki langit, Bah Lanjut sudah terpaku di halaman pondok. Dia memberitahu Datuk bahawa sepanjang malam anak buahnya berjaga makhluk ganjil berbulu tebal tidak datang mengacau anak dara di tempatnya. Bah Lanjut mengucapkan ribuan terima kasih pada Datuk. Dia yakin Datuk telah melakukan sesuatu untuk keselamatan anak buahnya. Itu secara kebetulan je, Tok Batin, kata Datuk. Kita tak percaya, awak ni memang handal. Terpulanglah pada Tok Batin sendiri, jawab Datuk sambil tersenyum lalu merapati Bah Lanjut. Datuk berbincang sesuatu dengan Bah Lanjut. Kemudian Datuk naik ke pondok lalu menghampiri saya. Ke mana? Balas saya agak ragu. Datuk merenung muka saya dengan renungan yang cukup tajam. Datuk mengambil kain selimpang lalu turun. Saya termangu, tidak tahu apa yang patut saya lakukan. Akhirnya saya juga melompat turun ke halaman. Saya renung ke muka Bah Lanjut dan mengajukan pertanyaan. Biarkan jelah dia. Kalau dia nak ikut, cepat bersiap. Jawapan itu bukan sahaja ditujukan oleh Datuk kepada Bah Lanjut, malah ditujukan juga kepada diri saya. Fahamlah saya bahawa mereka mahu menjejak makhluk yang berbulu tebal itu. Sebelum panas terik mencengkam perkampungan orang asli, kami pun berangkat menuju ke gua tempat makhluk ganjil itu menghilangkan diri. Sampai sahaja di hadapan pintu gua, Datuk dan Bah Lanjut terus duduk di situ. Saya menyapu peluh di muka dengan tapak tangan. Waktu saya menoleh ke kiri, saya lihat Datuk sudah pun duduk bersila sambil membentangkan kain hitam ke atas tanah. Mulutnya terkumat kamit membacakan sesuatu. Datuk bangun, berjalan di hadapan pintu gua 3 kali. Kita masuk, kata Datuk sambil menjeling ke muka Bah Lanjut. Saya lihat wajah Bah Lanjut agak cemas. Ini kerja mati ni. Datuk bagaikan tahu apa yang bergolak di dalam hati saya. Dia rapat pada saya lalu menjentik telinga saya. Kau, jangan banyak kerenah ya. Cukup lembut nada suaranya memukul gegendang telinga saya, tetapi mempunyai kesan yang amat pahit bagi diri saya. Sediakan mancis, Datuk memberitahu Bah Lanjut lalu menyerahkan segumpal kain buruk kepada saya. Datuk melangkah ke dalam gua. Bah Lanjut dan saya mengekori dari belakang. Memang sukar berjalan di dalam gua yang agak gelap itu. Akhirnya kami sampai ke satu kawasan yang lapang. Kiri kanan kawasan itu didinding oleh batu yang pejal. Di sudut sebelah kanan terdapat satu lagi lubang gua yang lain. Kita ni berada betul-betul di tengah antara dua gunung, beritahu Datuk kepada saya. Bah Lanjut angguk kepala. Dari kawasan lapang itu saya dapat melihat awan dan langit. Sekiranya berlaku hujan, kami pasti basah kalau masuk ke dalam perut gua. Menurut Datuk, keadaan seperti itu memang terdapat dalam kebanyakan gua di Malaysia. Tiba-tiba kami terdengar bunyi sesuatu. Saya pun merenung ke atas. Terdapat seekor ular hitam yang menyusur perlahan-lahan pada akar-akar kayu yang berjuntayan di lurah gunung itu. Ular itu terus bergerak dan berpaut pada sebatang pokok kecil yang tumbuh di tepi lurah. Pedulikan, kata Datuk bila melihat air muka saya berubah. Serentak dengan itu kami terdengar bunyi orang yang berjalan ke lubang gua di sebelah kanan. Datuk menyuruh kami menyorok di celah-celah batu besar.
Bunyi itu makin lama makin jelas. Akhirnya terpacaklah 3 makhluk ganjil yang berbulu tebal di kawasan lapang. Makhluk ganjil itu duduk di situ sambil memakan daun-daun kayu yang dibawanya. Gerak-geri makhluk ganjil itu tidak banyak bezanya dengan manusia. Sama ada cara dia duduk dan mematahkan dahan-dahan kayu yang berpucuk hijau. Tingginya lebih kurang 2,5 meter, kira-kira 8 kaki. Bila berjalan agak membongkok sedikit ke hadapan. Wajahnya hampir menyerupai orang hutan. Suaranya macam suara monyet. Ketiga-tiga makhluk ganjil itu terus baring di kawasan lapang. Datuk terus menjerit dengan sekuat hati dan melompat ke kawasan lapang yang dituruti oleh Balanjut. Makhluk ganjil berbulu tebal itu segera bangun, bersedia untuk menerkam ke arah Datuk dan Balanjut. Datuk bertafakur sejenak sambil membacakan sesuatu. Salah seekor daripada makhluk ganjil itu bergerak ke belakang dan mengambil seketul batu besar. Batu itu dihumbankan ke arah Datuk. Cepat-cepat pula Datuk mengelak. Ini bukan syaitan ataupun penunggu hutan. Binatang ni sesat ke sini, kata Datuk pada saya yang secara mendadak menghampirinya. Balanjut termenung sejenak. Dia kelihatan serba salah. Apa yang harus kita buat? Datang pula pertanyaan dari Balanjut. Kita halaulah saja dia dari sini, jawab Datuk sambil meminta mancis dari Balanjut. Datuk pun memerintahkan saya membakar kain buruk yang dibawanya. Perintah Datuk segera saya laksanakan. Bila melihat api, makhluk ganjil itu menjerit sambil menutup matanya dengan tangan yang berbulu tebal. Makhluk ganjil itu takut pada api dan tidak tahan dengan asap dari kain yang dibakar. Makhluk ganjil itu pun lari masuk ke dalam perut gua. Bila saya lihat ke atas, terdapat berpuluh-puluh ekor monyet yang bergayut di akar yang berjuntayan di cerun gunung. Dia akan meninggalkan tempat ini terus, Datuk memberitahu Balanjut sesudah melihat sesuatu dari kain hitam yang digenggamnya. Tetapi makhluk ganjil tu akan datang juga ni ke sini untuk nak membalas dendam, sambung Datuk sambil mengajak saya dan Balanjut keluar dari tengah kawasan gua tersebut. Sejak dari peristiwa itu, kawasan perkampungan orang asli di Kampung Raja iaitu di Cameron Highlands tidak lagi diganggu makhluk tersebut. Bila kami kembali ke Batu 16, Balanjut menyatakan hasratnya untuk menganut agama Islam. Balanjut kagum. Setiap kali Datuk berhadapan dengan musuh, selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Hasrat Balanjut itu tidak dihampakan oleh Datuk. Balanjut dibawa ke Tapah untuk menemui penghulu, dan penghulu terus menghubungi Jabatan Agama Islam Perak. Seminggu kemudian, Balanjut berjaya membuat sebahagian besar daripada anak buahnya menganut agama Islam. 2 hari sebelum meninggalkan kampung orang asli di Batu 16 itu, Datuk telah didatangi oleh seorang pemuda asli yang mendakwa datangnya dari Pahang. Pemuda itu memberitahu beberapa orang pemburu telah pun menemui tapak kaki binatang yang menyerupai tapak kaki manusia di Kuala Teris dekat Lancang di Pahang. Setelah berunding agak lama dengan pemuda itu, Datuk bersetuju pergi ke Kuala Teris mengikut jalan hutan nas yang memakan masa 1 hari perjalanan. Akhirnya, kami sampai ke Kuala Teris dan Datuk terus menyiasat tapak kaki makhluk ganjil yang menyerupai tapak kaki manusia itu. Cukup besar dan panjang bentuknya. Binatang ni kami dah halau dia dari Kampung Raja, usah bimbang, tetapi orang-orang kat sini mesti berjaga. Makhluk ganjil itu cukup suka pada anak dara. Dia boleh membawa anak dara ni lari ke hutan tau. Begitulah Datuk memberitahu beberapa orang penduduk Lancang yang bertanyakan tentang makhluk ganjil itu. Menurut hemat Datuk, makhluk ganjil itu akan datang lagi ke kawasan Cameron Highlands kerana kawasan tersebut sesuai dengan makhluk ganjil itu yang mahukan tempat yang dingin. Datuk yakin binatang itu datang dari banjaran gunung Himalaya di Nepal dan berpecah dengan kumpulannya ketika berlaku ribut salji di kawasan tersebut. Dan binatang ganjil itu sesat ke dalam hutan besar di Pahang. Dari Lancang, Datuk terus ke Jerantut menemui Dukun Nong. 2 minggu jugalah saya dan Datuk menginap di rumah Dukun Nong. Masa di rumah Dukun Nong,
Datuk dijemput oleh seorang lelaki ke Cameron Highlands lagi sekali untuk mencari seorang saudagar sutera dari Thailand yang berbangsa Amerika dan didapati hilang ketika berjalan mengambil angin di kawasan sebuah banglo. Datuk mencari saudagar itu bersama dengan pasukan keselamatan. Seluruh hutan di puncak Cameron Highlands telah dijelajahi, namun saudagar yang hilang itu tidak juga ditemui. Akhirnya, Datuk membuat keputusan sendiri. Dia mengajak saya pergi ke kawasan gua tempat menemui makhluk ganjil yang itu dahulu, dengan ditemani oleh beberapa anggota polis. Di situ Datuk hanya memenuhi beberapa pokok besar yang sudah patah dan beberapa carikan kain yang dipercayai kepunyaan saudara tersebut. Datuk yakin saudagar itu sudah ditawan oleh makhluk ganjil tersebut. Pendapat Datuk itu tidak diterima oleh pasukan polis dan Datuk tidak mahu ikut dalam usaha yang selanjutnya. Ternyata akhirnya, usaha polis tidak mendapatkan sebarang hasil. Mereka terus membatalkan rancangan untuk mencari saudagar sutera dari Thailand itu. Kehilangan saudagar itu terus menjadi tanda-tanda tanya hinggalah ke hari ini. Kejadian ini berlaku dalam tahun 60-an. Sesudah itu, saya dan Datuk lagi sekali pergi ke rumah Dukun Nong dan menceritakan pengalamannya ketika mencari saudagar yang hilang itu. Dan Dukun juga bersetuju dengan pendapat Datuk. Menurut firasat Dukun Nong, saudagar sutera itu memang ditawan makhluk ganjil sebagai membalas dendam terhadap orang yang mengganggu kawasan persembunyiannya. Dalam pertemuan itu, Dukun Nong memberitahu Datuk, makhluk ganjil itu masih lagi berkeliaran dalam hutan di negeri Pahang. Tempat persinggahan yang paling disukainya ialah di sekitar kawasan yang sejuk. Tetapi Dukun Nong cukup yakin jika binatang itu akan berusaha sedaya upaya melarikan dirinya dari bertemu dengan manusia, kecualilah kalau sudah tidak boleh dielakkan. Dengan Dukun Nong, Datuk mengalami mendalami ilmu-ilmu kebatinan. Untuk makluman juga, Dukun Nong meninggal dunia dalam tahun 70-an. Walau bagaimanapun, sejak kehilangan saudagar sutera dari Thailand yang berbangsa Amerika itu, cerita mengenai makhluk ganjil itu sudah tidak didengari lagi. Pengalaman-pengalaman yang dikutip semasa mengikut Datuk di Cameron Highlands menjadi bahan yang cukup menarik untuk diceritakan kepada nenek. Dan nenek hanyalah ketawa senang mendengar keistimewaan yang dimiliki oleh suaminya. Namun nenek memang tidak mengharapkan salah seorang daripada cucunya mengikut jejak langkah suaminya. Menurut nenek, kerja yang dilakukan oleh Datuk adalah kerja yang berat dan sukar. Tidak mudah juga untuk diikuti oleh anak cucunya yang akan hidup di dalam dunia yang serba maju ini. "Kau jangan ikut macam Datuk kau," kata nenek di kepala tangga sambil merenung wajah Datuk yang duduk di sisinya. Datuk melagakan gigi atas dengan gigi bawahnya berkali-kali. Sepasang mata Datuk merenung ke arah pintu jalan. "Ada motosikal masuk kemari tu." Datuk segera bangun. Sebelum melangkah ke tanah, dia merenung muka nenek sambil berkata, "Kerana cucu kita tak boleh ikut macam kita ke?" Sudah yang bagaimana?" balas Datuk lagi. "Mengamalkan ilmu yang awak tuntut bukannya mudah. Mesti menjauhkan diri dari semua perbuatan yang dilarang oleh agama. Jadi, awak fikir cuma kita tak boleh buatlah semuanya tu?" "Saya ingat tak mudah mereka boleh membuatnya. Tak boleh menipu, berjudi, berjahat dengan perempuan, terpisah dari dunia kehidupan zaman ni. Mana ada anak cucu kita bila sudah ke bandar boleh menjauhkan diri dari perkara macam tu. Sembahyang 5 waktu pun belum tentu mereka tunaikan dengan sempurna." Begitulah nenek memberikan pendapatnya dalam hal tersebut. Motosikal Honda 50cc berhenti di kaki tangga. 2 orang lelaki berdiri di tengah halaman. Lelaki yang memakai songkok hitam menyandang senapang kampung yang berlaras satu itu saya amat kenal. Mat P namanya. Orang kampung Dendang dan ada pertalian keluarga dengan datuk saya.
Dia adalah anggota pengawal kampung yang dikenali pada masa itu dengan nama AP, kemudian ditukar menjadi Home Guard atas HG. Dia sudah pun membunuh 5 anggota komunis di Tanah 400 yang sekarang telah dijadikan tanah rancangan dengan nama Bukit Kota, kira-kira 8 km dari Pekan Beruas, terletak di jalan menghala ke Bandar Parit. Mat PA, kawan karib Tok Janggut yang terkorban dalam pertempuran dengan pengganas komunis di Sungai Rotan dekat Padang Gajah, Taiping. Mat PA sudah pun meninggal dunia. Anak cucunya masih ada lagi di Kampung Beruas. Apa hajatnya? Tanya Datuk pada Mat PA. Mat PA memperkenalkan kawannya pada Datuk. Orang Tanjung Tualang, bertugas sebagai kerani dengan sebuah perusahaan lombong bijih di tempatnya. Orang itu namanya Kulub Maindin dan lebih dikenali dengan nama Din Kerani di tempatnya. Datuk pun mempersilakan kedua orang kawannya itu naiklah ke rumahnya. Nenek pun membuat kopi. Tidak sampai 5 minit bercakap, nenek pun menghidangkan kopi panas dan ubi keledek rebus kepada mereka. Saya pun tumpang sama. Dari percakapan mereka, saya mendapat tahu yang Din Kerani meminta pertolongan Datuk untuk mencegah kejadian pukau yang kian menjadi-jadi di tempatnya. Malah kegiatan gerombolan pukau itu sudah pun melarat ke beberapa buah kampung lain di sekitar Batu Gajah. Perkara yang benar-benar saya kesalkan, kumpulan pukau tu mencuri harta benda orang-orang kita yang susah. Din Kerani memberitahu Datuk. Dia juga menyatakan rumah pengurusnya juga sudah dimasuki oleh pencuri dengan menggunakan ilmu pukau yang melakukan kegiatannya dalam seminggu sekali dalam masa yang tidak sama. Habis tu, apa yang betul saya buat? Soal Datuk. Begini, saya tidak mengharapkan sesuatu yang besar. Kalau dapat pihak awak menghalang kejadian itu dari berlaku di tempat kami pun dah cukup. Susah tu. Lagipun saya ni bukannya pandai sangat dan saya pun belum pun sampai seminggu berada di rumah. Dia minta tolong, takkanlah tak boleh cuba. Sanggah Mat PA. Saya lihat muka Datuk tidak begitu gembira. Dia termenung panjang. Begini sajalah, awak balik dulu, esok atau lusa nanti saya akan datang. Cukup cepat Datuk membuat keputusan. Din Kerani tersenyum. Mat PA terus menghirup air kopi, kemudian menjamah ubi keledek rebus. Tinggalkan jelah alamat rumah awak tu pada saya. Datuk bersuara pada Din Kerani. Mat PA segera mengeluarkan pensel dari saku bajunya dan menyuruh saya mencari secakik kertas. Bila kertas saya serahkan kepada Mat PA, dengan tenang dia bersuara. Kau lukiskan Raja Humang kau, jadi senanglah nanti dia mencari. Betul tu. Betul juga. Din Kerani mengambil kertas dan pensel dari Mat PA. Dia melukiskan Raja masuk ke rumahnya. Bila selesai, kertas itu diserahkan semula kepada Datuk. Datuk menatap kertas itu agak lama juga. Dia menggaruk pipi kirinya yang berparut. Telatar Datuk diperhatikan dengan teliti oleh Mat PA dan Din Kerani dengan tenang. Ada pokok tak sebelum masuk ke rumah awak? Soal Datuk. Ada. Awak turun dekat sekolah. Sebelah kanan jalan tu ada pokok pau. Ikut jalan Tanah Merah tu ke darat. Hujung jalan tu lah rumah saya. Din Kerani memberikan penerangan. Datuk mengangguk kepala tanda faham. Bila semuanya sudah selesai, mereka pun pulang. Datuk mengiringi mereka hinggalah ke muka jalan raya. Masa perjalanan itu, Mat PA tolak motosikal dan Din Kerani terus bercakap dengan Datuk. Entah apa yang mereka cakapkan, saya sendiri pun tidak tahu. Malam itu selepas menunaikan sembahyang Isyak, Datuk duduk bersendirian di anjur rumah sambil melukiskan raja-raja di atas keping kertas. Dia memanggil saya menghampirinya. Dia menyuruh saya melihat dia melukis raja dan menulis perkataan dengan tulisan Jawi. Saya akur dengan permintaannya. Hari yang baik kita bertolak pada petang Rabu.
Tak ada bahaya yang kita peroleh. Kalau pergi hari Khamis, perjalanan ni bahaya. Nanti kita yang akan kerugian. Datuk memberitahu saya sambil memberi petua bagaimana mahu memilih hari yang bertuah dalam setiap perjalanan. Selepas itu Datuk membacakan sesuatu sambil memeluk tubuh. Dia minta nenek menyediakan bara atas tempat bara. Barang yang diminta pun tiba. Datuk menaburkan kemenyan atas bara. Asap kemenyan itu penuh di ruang anjung. Datuk menolak tempat bara itu ke tepi dan dia sandarkan badan ke dinding. Kalau tak kerana Mat PE, saya memang berat nak pergi ke Tanjung Tualang tu. Rungut Datuk. Nenek mendengarkan apa yang dicakapkan oleh Datuk itu. Kenapa pula? Saya ni dah malas lah dengan kerja ni. Orang minta tolong mestilah ditolong. Saya faham, tapi... Datuk tidak meneruskan kata-kata itu. Dia bangun lalu pergi ke ruang tengah. Perasaan Datuk saya lihat tidak tenteram pada malam itu. Saya sesungguhnya memang tidak tahu. Dengan apa yang bergolak di dalam dadanya, timbul rasa belas dalam hati saya. Kenapa Datuk mesti menyusahkan diri sendiri untuk menolong orang lain? Timbul pertanyaan di dalam diri saya. Anehnya, pertanyaan itu tidak dapat saya kemukakan pada diri Datuk. Saya takut menerima akibat darinya. Tanpa saya sedari, Datuk turun ke tanah di malam yang pekat itu. Dia terus naik ke rumah, duduk kembali di ruang tengah. Datuk termenung panjang di situ. Kenapa tu? Tanya saya. Datuk merenung ke muka saya. Perkara ni berat, jawabnya. Sebab orang yang kita nak cari ni bukan sebarang orang. Dia menggunakan tengkorak manusia untuk kerja pukaunya. Nada suara Datuk menurun. Dahinya saya lihat berkerut empat. Walau bagaimanapun kita mesti menolong orang ni. Tambahnya dengan rasa penuh keyakinan sambil mengepalkan penumbuk. Saya tersenyum dan Datuk terus masuk ke bilik tidur. Sebelum memulakan tugasnya, Datuk lebih suka meninjau keadaan tempat untuk dia menjalankan kerjanya itu. Ini memang sudah menjadi satu kebiasaan yang mesti dilakukannya. 2 hari berada di rumah Din Kerani. Seluruh kawasan kampung itu sudah pun dijalaninya. Datuk sudah memilih kawasan hutan mana yang harus dilaluinya pada setiap pagi untuk mandi embun. Hampir separuh dari penduduk kampung itu sudah pun dilawannya bercakap ketika berjemaah di surau. Menurut Datuk, hal ini perlu dilakukan untuk mendapatkan kerjasama orang ramai. Tanpa kerjasama, kejayaannya agak sukar diperolehi. Masuk malam yang ketiga, bermalam di rumah Din Kerani. Sebuah rumah telah dipukau. Habis harta benda tuan rumah itu dilarikan orang. Dan esoknya, Datuk meninjau kawasan rumah itu. Datuk hanya menemui sekeping daun dedap kering yang diselitkan oleh sekumpulan pukau pada tiang seri rumah. Datuk ambil daun itu dan Datuk meminta Din Kerani mendirikan satu pondok khas untuknya. Alasan Datuk memerlukan pondok itu ialah untuk memudahkan bagi dirinya menjalankan kerja membanteras kejadian pukau. Permintaan Datuk ditunaikan. Dengan kerjasama orang kampung, sebuah pondok didirikan tidak berapa jauh dari rumah Din Kerani. Kumpulan pukau ni diketuai oleh orang yang banyak tahu tentang ilmu batin, kata Datuk kepada Din Kerani pada suatu senja. Datuk berazam untuk menewaskan kepandaian ketuanya sebelum kumpulan itu dihancurkan. Pada malam yang keempat, Datuk sudah pun bersedia. Dia memakai seluar hitam, baju hitam dan bertanja hitam dengan kain selipang berwarna merah yang terpampang di dada. Datuk duduk bersila sambil kedua lengannya terletak di atas kepala lutut. Datuk menghadapi sehelai kain putih yang diletakkan ke dinding. Dia menyuruh saya menaruh kemenyan di dalam tempat bara yang terletak di hadapannya. Dalam masa tidak sampai 5 minit, ruang pondok itu dipenuhi dengan bau dan asap kemenyan. Macam bau bangkai. Orang ni menggunakan tengkorak manusia yang mati dibunuh.
Tengkorak itu sudah disalaikan ke api hinggalah mengecut menjadi sebesar putik kelapa. Datuk memberitahu saya. Saya angguk kepala. Kain putih saya lihat bergerak-gerak dan saya lihat ada bayang manusia di situ. Saya perhatikan kain putih itu dengan penuh minat. Memang ada wajah manusia yang bermisai, hidungnya pesek, mempunyai sepasang mata yang tajam agak jauh ke dalam letaknya. Orangnya kelihatan seperti orang yang berbudi bahasa dengan sulah di dahi yang cukup luas. Tingginya pula lebih kurang 5 kaki. Sudah, jangan dilihat, jerit Datuk sambil memadamkan bara api dengan tapak tangannya. Saya lihat tangannya tidak apa-apa, tetapi muka Datuk saya lihat dirayapi oleh peluh-peluh halus. Orang ni, dia ni dari sebuah kampung dekat Kampung Gajah, Teluk Ensen. Sekarang ni kan dia dipanggil Teluk Intan. Dulu menjadi SC. Ujar Datuk lagi sambil membuka kain putih yang tergantung di dinding. Kain itu dilipatkannya, dimasukkan ke dalam beg kertas cap kuda terbang. Minggu depan dia akan datang lagi ke sini ni. Kalau tak silap, kali ni mereka akan memukau rumah ketua kampung, tambah Datuk. Dia duduk di sisi saya sambil memetik ibu jarinya. Walaupun begini, Datuk melahirkan rasa bimbangnya untuk berhadapan dengan ketua kumpulan pukau itu. Menurut ematnya, kalau silap langkah, Datuk akan menanggung malu yang cukup besar. Tidak ada jalan lain, Datuk terpaksa menghubungi isterinya, iaitu yang orang bunian, dengan perantaraan kuasa gaib. Datuk memejamkan matanya yang terbuka luas. Dalam sekelap mata sahaja, saya lihat di tapak tangannya sudah tersedia 2 biji limau nipis dan sebilah keris yang pendek. Kita akan menolong orang di sini, kata Datuk dengan nada suara yang cukup riang pada saya. Dia bangun, berjalan dalam ruang pondok. Ketua pukau ini memang handal orangnya. Di Slim River, dia meletakkan satu keluarga di tengah padang dan tidak mengambil barang-barang yang di rumah. Tambah Datuk lagi. Kenapa jadi macam tu, Tok? Dia mahu menguji kehandalan tuan rumah tu yang cuba mahu menghalang kerjanya. Tuan rumah tu kononnya bersedia menangkap ketua pukau itu dan meminta bayaran yang tinggi pada kerjanya tu. Berita tu sampai ke telinganya dan dia cuba menguji. Siapa yang handal dalam hal ni, Tok? Tentulah ketua pukau. Kalau tidak, masakan dia mahu memalukan tuan rumah tu? Penerangan Datuk itu memberikan satu kepuasan pada diri saya. Malam yang dinantikan pun tiba. Sebuah kereta jenis Morris Minor berhenti di tepi jalan dekat sebuah sekolah Tanjung Tualang. Dari perut kereta itu keluar 3 orang lelaki menuju ke rumah ketua kampung. Jam ketika itu sudah pun pukul 2 subuh. Saya dengan Datuk memperhatikan gerak-gerik manusia bertiga itu dengan penuh minat. Sampai di rumah ketua kampung, ketiga-tiga manusia itu mengelilingi rumah ketua kampung sebanyak 7 kali. Kemudian mereka meletakkan tengkorak kecil di pangkal tiang seri. Lelaki yang berbadan kurus itu terus memuja tengkorak kecil itu yang bertukar warna dari putih ke warna hitam-hitaman. Selepas itu dia membakar kemenyan dengan api rokok. Asap kemenyan diasapkan kepada tengkorak. Tengkorak di kepala tiang seri kelihatan berbuih-buih dan bergerak-gerak. Serentak dengan itu, seluruh kawasan berbau busuk, kemudian berbau wangi. Saya terasa kelopak mata cukup berat. Pukaunya dah menjadi, bisik Datuk kepada saya sambil meletakkan kedua tangannya ke muka saya. Saya terasa segar dan rasa mengantuk terus hilang.